Informasi, Inforia, Islami, semua yang diikut. Diri kita, tapi kita juga ada monolog diri kita, bercakap tentang diri kita. So insyaAllah di sepanjang 6 bulan ni, di sepanjang 26 minggu, insyaAllah kita akan kongsikan tips, teknik dan juga kisah-kisah inspirasi lah. Dan insyaAllah kita akan selip-selipkan juga cerita storytelling, dan insyaAllah dia akan memberi manfaat dan jadi sebab kebaikan. Amin, insyaAllah. Sambil-sambil mandi balik ke rumah tu kan, Datin. So kita nak dengar juga lah majlis-majlis ilmu, sebab masa saya berkhidmat di satu kementerian, Datin. Daripada Abu Humaid radhiyallahu anhu atau Abu Usaid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu masuk ke dalam masjid, maka berdoalah, ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmat-Mu. Apabila ia keluar, berdoalah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kelebihan daripada-Mu. Riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Ini bukanlah cucuk, tapi dengar. Diskaun gila, jangan tak beli. Shipping pantas lagi free. Macam-macam mesti kau jumpa. Pembinaan Masjid Taman Pulai Emas ini bakal memuatkan kira-kira 2,000 jemaah serta bakal memberi manfaat kepada penduduk dari beberapa kawasan di sekitarnya. Masjid Taman Pulai Emas yang berkeluasan 1.2 ekar ini memerlukan kos pembinaan sebanyak RM11.35 juta, di mana setakat ini kira-kira RM11.1 juta telah berjaya dikumpulkan. Masjid ini bakal dilengkapi dengan pelbagai kemudahan, termasuk ruang solat yang dapat menampung 2,000 jemaah, bilik pengurusan jenazah, dewan serbaguna dan kuartus imam dan bilal. Marilah kita sama-sama menyumbang untuk pembinaan Masjid Taman Pulai Emas ini menerusi akaun Maybank 5513-0653-9838 Masjid Auraudah As-Sakinah, atau dengan melayari www.masjidtamanpulaimas.com untuk menyumbang secara online
atau hubungi nombor 019-727-2000 untuk maklumat lanjut. Marilah berinfak untuk mendapat keredaan dan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Anda kini sedang mendengar Destilasi IJKIM bersama Mona Jasman. Rakan usaha yang dikasih sekalian, tiba-tiba seorang daripada mereka pergi berbisik kepada komandan, dan kemudian musuh melihat daripada jauh. Tiba-tiba barisan tersebut berpecah dan kelihatan ada satu benda yang sangat merisaukan mereka. Daripada jauh mereka perhatikan bahawa seluruh ketubukan tentera tersebut, apa yang berlaku? Mereka membuka baju besi mereka, membuka baju mereka, dan mereka terjun dalam sungai. Kemudian seorang lagi terjun, dan seorang lagi terjun, sehingga kawasan sungai tersebut dipenuhi dengan orang-orang tentera Islam yang terjun ke dalamnya. Dan musuh melihat apa yang sebenarnya merubah pergerakan mereka pada ketika itu. Sehinggalah dalam ramai-ramai mereka yang berenang dan terjun, menyelam, dan kemudian bangun dan tenggelam, menyelam balik. Sehinggalah seorang daripada kalangan tentera tersebut keluar ke permukaan air dan bertakbir pada ketika itu. Dan di tangannya, apa yang ada, rakan usaha yang saya kasih sekalian, di tangannya ada satu cawan yang berenang mereka ke tepi dan keluar berpelukan sesama mereka. Sebenarnya apa yang mereka cari? Rupanya cawan seorang daripada tentera Islam jatuh ke dalam sungai tersebut, dan setiap daripada tentera Islam terjun dalam sungai tersebut, dan mereka rasa bahawa cawan itu adalah cawan mereka, cawan sahabat mereka adalah cawan mereka. Tak ada seorang pun yang menjuih bibir dan berkata alah sepakat cawan, tetapi ukhuwah di kalangan mereka. Dan musuh melihat pada saat tersebut, menggetar mereka dan berkata, andai satu cawan milik seorang tentera pada ketika itu yang hilang dan seluruh tentera membelanya, bagaimana kalau satu nyawa, bagaimana kalau satu jiwa? Maka tentu seluruh akan bangkit dan tidak ada siapa mereka yang akan berani mencuit mereka. Bukan satu cawan yang sedang pecah di Palestin, bukan satu nyawa yang sedang gugur di sana, ribuan nyawa yang gugur dan disaksikan oleh kita. Namun kerana iman yang tidak sempurna, ukhuwah tidak terbina, kezaliman terus melata. Dan adakah kita tidak mendengar apa saranan-saranan yang telah disebut oleh Dr. Dajjal sebentar tadi? Tidak boleh buat semua, jangan pernah nak tinggal semua. Visi alam sedara yang kita buat, maka marilah kita menangis bukan pada mereka, tetapi menangis pada kelalaian diri sendiri yang tidak boleh memahami tentang dunia. Kerana dunia yang kita seronok sangat ini pasti akan kita tinggalkan. Warna bagaimana kita pulang pada Allah. Syabas mereka yang telah berada dan melakukannya. Ayuh mereka yang masih lalai dan lena, gerakkan ingatan, share seramai mungkin. Saya yakin kita akan dapat melakukan sesuatu sumbangan yang bermakna, insya-Allah. Sama dengan C. Macam contoh minggu lepas kan kita cerita isteri saya berapa ketika dulu pernah satu kali tu saya ambil dia daripada office. So masa tu maghrib, so daripada jauh saya tengok dia macam kenapa dia macam berlari-lari anak kan, lepas dia nak punch. Tulis suratan darinya, ketentuan yang Maha Esa. Fiqh ataupun syariat ataupun disebut ibadah. Kita dah kenal pertangan tadi, maka kita kena tahu dan sudut macam mana nak mengapply, nak melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah, yang ini disebut sebagai
hadir dalam majlis ni. Supaya tidak sia-sia, tidak kita duduk kelas jam habis gitu je. Habis gitu je, tak ada nilai apa-apa Allah SWT. Dapat apa-apa. Maka atas dasar inilah makruh juga termasuk perkara yang mereka ini terjaga. Hadirin wal hadrat Allah, ini sama dengan isu kita niat pasti akan sampai, sebab yang menyampaikan itu adalah Allah. Sebab itu Nabi kata barang siapa niat kerana Allah dan Rasul, maka niat itu adalah untuk Allah dan Rasul. Dan dalam bab itu sangat menarik apabila dikupas betapa apabila seorang itu niat betul kerana Allah dan Rasul, Bila terbitnya mentari, buktinya segala kewujudan. Turunnya sang matahari, muncullah sinaran rembulan. Apalagi yang diragui, sukakah untuk mengakui? Pejamkan mata, analisa pastinya, kudratmu tak bisa kuhisapkan. Kubur saham akhirat dengan menghulurkan sumbangan dana bagi mereka yang memerlukan. Ayo, berinfak ke tabung Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM. Sumbangan ini akan digunakan untuk misi bantuan banjir serta program dakwah, kebajikan dan pendidikan anjuran YADIM. Ramai telah dibantu dan ramai lagi akan dibantu. Sumbangan boleh disalurkan terus ke akaun Maybank YADIM 5660102428 atau layari laman sesama YADIM www.yadim.com.my untuk sumbangan anda. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua peiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertaluk kepada perma dan syarat. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Masjid Kapitan Kling, Pulau Pinang. Masjid Kapitan Kling yang terletak di Lebuh Pit adalah masjid tertua di Georgetown, Pulau Pinang. Masjid Kapitan Kling ini dibina pada tahun 1801. Seorang ketua kaum India Muslim dikenali sebagai Kapitan Kling, iaitu Chowdhury Muhyiddin di Pulau Pinang adalah pengasas penubuhan masjid ini. Beliau telah memohon tanah dan mendapat kelulusan bagi pembinaan masjid tersebut. Keunikan masjid ini adalah di setiap sisi atap diletakkan hiasan seperti mahkota yang mempunyai hiasan jali, iaitu satu elemen seni bina Islam di India. Masjid Kapitan Kling memperlihatkan masyarakat Chulia telah berasimilasi dengan cara hidup Islam yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Melayu, seterusnya menjadi mercu tanda Islam di Pulau Pinang. Bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau reda balik, lagi diredai. Siapa yang reda, kita balik. Siapa yang meredai kita, Allah yang menanti. Kuantan 89.6 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada para mendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM. Bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan Alhamdulillah untuk petang ini setiap hari Isnin untuk jam kedua bersama Destinasi kita akan bersama rancangan Tariq An-Nur atau Jalan Cahaya. Dan untuk Jalan Cahaya untuk petang ini Tariq An-Nur kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, YouTube IKIM Media, dan insyaAllah kita akan buka ruang dan peluang untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini kita mengalukan kehadiran Tuan Rizal Rashid, Jurulatih Komunikasi untuk petang ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi Datin, apa khabar Datin? Sihat Datin? Alhamdulillah. Tuan sihat ya? Alhamdulillah, luar biasa Datin. Bila jumpa dengan Datin lagi semangat ni petang ni, insya-Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Kita bila dengar suara Tuan Rizal penuh semangat, masya-Allah, memberikan semangat walaupun petang-petang masih lagi suaranya macam pagi-pagi ya. Betul-betul, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan untuk petang ini bersama para mendengar, kita akan bincangkan tentang seni menegur. Menegur pun kena ada seni ya. Kena ada seni Datin. Kadang-kadang takut nanti kita tegur nanti berasa hati. Kadang kita nak tegur dengan niat nak improve, takut nanti jadi dendam pula. Tapi soalannya apa seni dia? So kita dengarlah, insya-Allah. Insya-Allah. Dan untuk waktu ini bersama Tuan Rizal kita akan tahu seni menegur. Tapi seperti biasa kita akan recap sebelum itu episod yang lepas dan kita akan masuk ke episod ini insya-Allah. Silakan Tuan. Right, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali kepada yang bagi Datin, pada semua rakan-rakan pendengar, penonton-penonton di Facebook, di YouTube, di mana-mana sosial media kita lah, dan pada mungkin rakan-rakan yang sentiasa mendengar Datin, kita ada Tuan Azinuddin, kita ada Puan Sarbia, Yasir Arafah, dan kepada rakan-rakan yang on the way tu insya-Allah. Dan jangan lupa Datin untuk like, komen dan share insya-Allah supaya insya-Allah lebih banyak manfaat kita dapat petang ni insya-Allah. Okey, seperti yang kita semua sedia maklum, yang bagi Datin ada mention tadi, topik kita yang kita nak bahas petang ni adalah tentang seni menegur. Tapi sebelum kita bahas topik pada hari ini, macam biasa juga Datin, kita nak recap topik yang sebelum ni. Kenapa kan Datin? Sebab kita tak nak ada orang terlepas. Yelah, ada satu isu Datin, berkenaan dengan Palestin dan juga inilah sekarang ni kan. Dia kata kenapa Palestin serang dulu kan. Dia rasa macam tak puas hati sangat. Kenapa Hamas serang dulu kan. Maksudnya orang-orang yang berpendapat macam tu, dia tengok season ni je. Dia tengok episod yang pertama. So itulah kita tak nak tersalah faham. So kita tak nak recap juga apa yang kita telah bahas minggu lepas. Jadi insya-Allah sebelum kita nak bahas topik yang kita nak bahas pada petang ni, insya-Allah minggu lepas kita telah bahas tentang topik kata-kata yang menyakitkan. Dan untuk
makluman tuan dan puan, ada 6 kata-kata yang hati-hati bila kita bercakap, sebab dalam bercakap ni ialah kadang-kadang kata-kata kita itu boleh rasa membuatkan orang rasa best, tapi ada juga kata-kata yang kita bercakap tu kita rasa kita bergurau je, tapi orang rasa marah, orang rasa sakit hati. Dan yang paling tak bestnya, kita sampaikan, alah takkan benda kecil pun nak koyak kan, alah benda kecil pun nak kecil hati ke. So again, dia tak boleh macam tu tuan dan puan. Kita kena bercakap dengan berhikmah, insya-Allah. Dan kita nak bahas semula ataupun kita nak recap semula apa yang telah kita pelajari minggu lepas. Minggu lepas kita telah pelajari ada 6 kata-kata yang menyakitkan. So apa dia 6 kata-kata yang menyakitkan tu? Yang pertama adalah kata-kata yang menyatakan tentang fizikal lah. Kau ni Rizal dah kurus dah sekarang kau ni kena diabetes contoh. Kurus salah pula Datin. Kau ni Rizal dah berisi kau ni kau makan apa ni, contoh pun salah juga. Kakak sekarang kan tinggi macam galah lah, ya Allah, kena kontrol sikit, contoh kan. Tinggi salah, kurus salah, contoh. So again, hati-hati dengan kata-kata yang menyatakan fizikal, sebab kata-kata itu boleh menyakitkan hati. Itu yang pertama. Dan yang kedua tuan dan puan, kata-kata yang melibatkan agama dan juga budaya. Sebab kadang-kadang kita yelah, sambil bercakap, sambil bergurau kan Datin, kita main isu sentimen agama, isu budaya. Kenapa korang ni asal macam ni je, korang mesti buat macam tu. Macam tak betul je you all punya budaya ni. Contoh, hati-hati tuan-tuan dan puan, sebab kalau macam contoh kita sebagai umat Islam, kita tak nak agama kita dikata, kita juga jangan kata agama ataupun budaya orang lain. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tuan dan puan, apa yang kita bahas minggu lepas adalah tentang suku kaum atau bangsa. Contoh, kau ni busuk lah macam orang tut, contoh kan. So hati-hati bila kita bercakap soal suku kaum ataupun bangsa, sebab ianya juga boleh menyakitkan hati. Walaupun kita rasa alah gurau je, main-main je. Hati-hati tuan-tuan. Dan yang keempat adalah tentang ketakutan orang. Macam contoh minggu lepas kan kita bahas Datin, ada satu orang dia takut kucing. Alah kucing je kot. Contoh kan. So kita kata kucing, kita berniat untuk main-main kan, tapi dia punya terkejut sampai melatah kan. Kita pula suka dan kita pula jadi bahankan dia untuk ketakutan dia. So hati-hati dengan ketakutan orang, sebab itu juga salah satu kata-kata yang boleh menyakiti hati seseorang tersebut. Dan yang kelima tentang perkahwinan, especially pasal status lah kan. Status tak kahwin lagi, ya Allah lambatnya kahwin. Dah kahwin tak ada anak lagi, ya Allah. Dah ada anak seorang je, ya Allah Tuhanku, macam-macam lah kan. Sebab kita tak tahu apa yang mereka sedang alami. Dan yang keenam adalah tentang pertolongan lepas. So pernah tak tuan dan puan dengar orang yang selalu cakap, Datin, dia ni kan Datin, kalau saya tak tolong dulu dekat IKIM, jangan harap dia boleh dapat bisnes sekarang. Contoh si A tu ataupun si Rizal tu, kalau saya tak tolong dia jumpakan Datuk XYZ ni, jangan harap dia dapat kerja apa yang dia dapat sekarang. Contoh. Ataupun pernah tak kita dengar, na'udzubillah lah, tapi bukan pasangan yang berada di IKIM lah. Ustaz Amin kata ni pasangan yang berada di Baghdad lah. Dia kata kalau aku tak kahwin dengan kau, jangan harap kau senang macam sekarang. So hati-hati tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu adalah kata-kata yang menyakitkan. Sebabnya bila sebut pasal pertolongan lepas kan, saya yakin dan percaya, kita yakin dan percaya tuan dan puan, rezeki ni Allah dah bagi dah, Allah dah tetapkan dah. Cuma siapa yang menjadi asbab tu yang sebenarnya beruntung. So saya selalu bagi tahu, jangan jadi postman perasan. Saya ni postman je, sebagai penyampai ataupun penyumbang di Tariq An-Nur. So tuan dan puan, kita tak nak nanti kita jadi postman perasan. Kalau kau tak kahwin dengan aku, jangan harap kau senang. Kalau aku tak tolong kau, jangan harap kau dapat kerja. Kalau aku tak bantu kau ni, jangan harap kau dapat projek X. So tuan dan puan, kalaulah kita tak bantu orang tu, insya-Allah ada orang lain yang bantu dia. Kalau kita tak kahwin dengan orang tu, insya-Allah dia akan menikah dengan orang lain, insya-Allah. So tuan dan puan, poin saya adalah kita hati-hati dengan 6 perkara yang insya-Allah takut-takut kita akan dapat menyakiti hati orang lain. Dan petang ni kita akan kongsikan dengan tuan dan puan seni untuk menegur. Sebab kita kan kadang-kadang sebagai seorang business owner Datin, sebagai seorang bos ataupun sebagai seorang staff, yelah kadang-kadang kita nak tegur bos, tapi bila kita tegur tu kadang-kadang
boleh menyakiti ataupun mengecilkan hati bos lah, contoh. Ataupun mungkin kita sebagai anak, sebagai parents kan, kadang-kadang. So bila anak kita buat salah, kita pun cakap, siapa buat ni? Baik mengaku cepat. Along, Angah, adik, siapa buat ni? Baik mengaku cepat. Siapa tak mengaku, mama tak halalkan ataupun papa kata dia anak derhaka. So, na'udzubillah tuan-tuan dan puan. So, apakah 5 seni menegur supaya orang Melayu selalu kata, kalau kita nak tarik rambut, seolah-olah kita tarik rambut dalam tepung kan. Tepung tak berserak, rambut tak putus. So apakah seni menegur supaya orang tak kecil hati, dan pada masa yang sama orang yang kita tegur tu improve? InsyaAllah kita akan sambung selepas ni. Tunggu insyaAllah. Allahu'alam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rizal. Dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika para pendengar. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini. Tu setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Jadi kita faham melampau ini dengan maksud dia tajawuzul had, dia melebih daripada kadar yang ditetapkan, dipanggil sebagai melampau batas, dan dia melakukan sesuatu itu kurang daripada yang dituntut oleh agama, itu juga dipanggil sebagai melampau batas. Maafkan kami, Palestin, jika darahmu dipaksa mengalir di bumi sendiri dan kering di sejat mentari. Tulangmu bersepai di bedil serakah Zionis. Jerit pekikmu bergema di dada langit. Hilai tawamu ditelan bom dan fosfor putih. Jiwa kami sedang berpadu dengan nafsu, bercinta dengan dunia sambil beramal. Pohon restu untuk bahagia nanti. Maafkan kami, Palestin. Andai pecah peti suaramu memanggil nama Tuhan, putus salur darahmu berkorban demi Tuhan. Kami juga sedang berperang dengan nafsu yang lebih besar dari jihadmu, Palestin. Maafkan kami, Palestin. Perang kita berbeza medan. Kami sibuk berasak di sini. Dikau digasak sana sini. Bila hanya doa mampu dihantar pengganti kami, senjata terkuat kita, hantarkan kembali doa buat kita berjaya bersama-sama. Maaf dari Palestin. Maaf dari Palestin. Zaki Johari. Negeri Sembilan 102.7. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Tariq An-Nur, Jalan Syahaya. Dan alhamdulillah masih bersama Tuan Rizal Rashid, jurulatih komunikasi kita pada petang ini, membincangkan tentang seni menegur. Dan bila kita nak dengar seni ni mesti halus, seni ni kan? Seni ni mesti halus kan? Kita nak tengok bagaimana kita nak menegur dengan seni halus ini, dan sampai juga ya mesej kita. Silakan Tuan. Okey, Datin, saya nak mulakan dengan ada 2 kisah. Yang pertama, ada satu kali tu saya berterima kasih dengan rakan-rakan ataupun sahabat-sahabat di social media saya lah tentang satu perkara. Saya kata alhamdulillah, terima kasih kepada semua rakan-rakan kerana apatah saya tak ingat, tapi saya mengucapkan terima kasih lah sebab so dekat saya punya komen tu ramai lah, sama-sama tuan, sama-sama alhamdulillah, tahniah apa semua. Dan kemudian
ada seorang hamba Allah ni, dia seorang ustaz lah. So dia pun PM tepi, ting, kita Assalamualaikum Tuan Rizal, saya doakan Tuan Rizal sihat walafiat, amin insyaAllah. So Tuan Rizal, saya nak cadangkan, kalaulah selepas ni Tuan Rizal nak berterima kasih, saya sarankan Tuan untuk ubah kepada jazakallahu khairan jazak, katanya. Sebab jazakallahu khairan jazak tu maksudnya kita mendoakan orang kan, semoga Allah memberikan ganjaran ataupun balasan sebaik-baik balasan kan. So dia kata mudah-mudahan bila Tuan Rizal mendoakan orang, malaikat juga akan mendoakan Tuan Rizal. So saya pun kata terima kasih Tuan atas saranan. Saya sangat appreciate. Dan the best part Datin, benda tu dia buat secara one to one. Boleh tak dia komen? Boleh, tak ada masalah. Tapi kita faham, kadang-kadang kalau saya kan fikir benda tu boleh je diletak dekat komen, tapi mungkin dia rasa macam takut dia nampak macam mengajar-ngajar. Dan bagusnya dia secara one to one. Yang kedua Datin, saya post satu posting, dan posting saya tu ada typing error tau. So typing error tu saya pun tak perasan. So tak lama ada seorang hamba Allah ni, dia kata Assalamualaikum Tuan Rizal, saya rasa Tuan Rizal tersalah type ni. So dia pun print screen dan dia pun bagi ejaan yang sebenar lah. So saya pun kata terima kasih Tuan, saya sangat appreciate apa yang Tuan telah bagi. Dan again, dia kan Datin, dia bukan komen di ruangan komen terbuka, tapi dia PM tepi. Jadi apa pengajaran daripada dua kisah ni, bila kita nak menegur, make sure kita tegur secara one to one. So tuan dan puan, sekali lagi saya ulang tuan dan puan, yang pertama kita nak bahas petang ni ada 5 seni menegur. Macam Datin mention tadi kan, seni ni dia yang halus lah insya-Allah. So seni yang pertama adalah kalau kita nak menegur, make sure teguran kita dengan orang tu secara one to one. Kalau lah macam contoh kita nampak dia ni mungkin ada sesuatu yang salah di social media dia, kalau kita nak lebih bersopan ataupun seni untuk menegur dia, tegur secara PM tepi contohnya. Jadi tuan dan puan, yang ni anda ingat satu formulanya ni sahaja. Formula ni insya-Allah memudahkan untuk kita ingatlah insya-Allah. Kalau kita nak memuji, pujilah secara publik. Kalau kita nak menegur, tegurlah secara private. Tuan dan puan boleh komen di ruangan chat. Sekali lagi saya ulang. Kalau kita nak memuji, pujilah secara publik ataupun pujilah secara umum. Kalau kita nak menegur, tegurlah secara private. So tak kisahlah sama ada kita nak tegur anak kita ke, kita nak tegur staff kita ke, kita nak tegur anak murid kita ke, ataupun sesiapa sahaja. So yang pertama, kalau kita nak menegur, tegur secara one to one, supaya dia tak malu, dia tak segan. Right, so itu yang pertama. Yang kedua, tuan dan puan, bila kita sebut tentang tegur, elakkan daripada menggunakan tapi. Kenapa tu Datin? Okey, saya nak bagi satu contoh Datin. Alhamdulillah semalam kami dah selesai satu convocation. Untuk makluman pendengar-pendengar, alhamdulillah kita ada satu grup tau Datin, namanya The Influential Club ataupun TIC. TIC ni adalah satu grup yang saya coach selama setahun, dan alhamdulillah selepas tahun diorang akan bergraduasi lah. So semalam majlis graduasinya alhamdulillah sangat smooth. So bayangkan saja pagi ni saya panggil saya punya tim semua, saya kata alhamdulillah, good job semua tim, Tuan Izzat, Puan Roslin, Tuan Amar, Tuan Ashraf, Tuan Wan, kita semua did a very good job semalam. Alhamdulillah smooth, dan alhamdulillah muziknya pun sangat menenangkan, dan alhamdulillah kita punya penyampaian pun ataupun customer service pun sangat bagus. Tapi kan semalam saya tak puas hatilah kita punya caterer keluntung. Contoh. So tuan dan puan, soalan dia adalah, pernah tak anda mendengar ataupun anda menegur dengan cara begitu? Cara macam mana? Cara mula-mula kita puji dulu. Kita puji, barulah kita tegur. Mungkin tuan dan puan pernah dengar kan? Kalau pernah dengar, tuan dan puan pernah dengar komen, pernah di ruangan chat. So sekali lagi saya ulang, pernah tak kita mempraktikkan ataupun mengaplikasikan teknik puji, dan kemudian kita tegur? So tuan dan puan, sebenarnya teknik tu okey, tapi berapa ramai antara kita yang mengisikan gap antara puji dan tegur tu dengan tapi. Macam contoh tadi kan saya kata alhamdulillah semalam kita punya convocation bagus, saya sangat puas hati, smooth, tapi kan tapi tu
Bila kita tapi selalunya Datin, apa yang kita akan berada dalam minda kita. Berada dalam minda kita, Allah, apa pula yang bos rasa marah ni kan. Mesti ada benda yang slack ni kan. Sebabnya tapi tu adalah satu kata penghubung bagi kata yang sebaliknya. Jadi tuan dan puan, selepas ni kalau anda nak tegur, seni dia bila kita nak menegur, of course bagus kita memuji tu. Puji sekali, puji dua kali, puji tiga kali dan kemudian kita nak tegur kan. So bagus. Cuma dia punya gap tu antara puji dan tegur tu bukan dengan tapi dengan dan. Dengan dan. Contoh. Mungkin kita nak bagi tahu dengan anak kita kan, anak kita. Kita nak tegur dia supaya dia kalau nak pergi sekolah, kena pergi sekolah dengan sarapan pagi contohnya. Ataupun mungkin kita nak tegur anak kita ni dia kena solat di awal waktu. Jadi sebelum kita nak puji, sebelum kita nak tegur supaya anak kita ni solat di awal waktu, so kita pun puji dia. Along, Papa tengok kan Along sekarang semakin matang sebagai anak sulung kan. Along ni memang boleh diharap lah. Dan kan Along ni pada Papa kan besar nanti mesti jadi orang bertanggungjawab. Tapi kan Long, so bila tapi kan, so automatically Along kata Allahu Akbar, apa pula Papa ni. So elakkan daripada menggunakan perkataan tapi, so kita tukar perkataan tapi tu kepada dan. Jadi macam mana caranya? So again puji dan kemudian dan apa yang kita nak tegur. So Along, Papa tengok kan Along kan semakin matang Along. Dan sebagai anak sulung, Papa tengok Along ni insya-Allah boleh menjadi seorang yang boleh dipercayai ni. Dan Along ni Papa tengok makin bertanggungjawab. Dan Along kan selepas ni kena solat di awal waktu. Itu lebih bagus. Itu insya-Allah akan improve Along a lot insya-Allah. So kita gunakan dan instead of tapi. So itu adalah tips yang kedua. Jadi selepas ni tuan-tuan dan puan, kalau anda nak tegur orang, anda tegur secara wan-tuan dan pada masa yang sama bila anda nak tegur, sebelum tegur puji dulu dan masa puji tu jangan letak tapi kita tukar kepada dan. Dan you akan lebih baik ataupun dan kalau you buat sekian-sekian insya-Allah akan lebih better. So itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga, insya-Allah kalau kita nak menegur seseorang, kita tegur kesalahan dia, bukan orangnya. Sekali lagi saya ulang tuan-tuan dan puan, bila kita sebut tentang seni menegur, teknik yang ketiga, kita kalau nak menegur, contoh kita ada staff kita kan, ada tim kita ataupun mungkin anak buah kita lah, dia salah, kita faham, mungkin kadang-kadang dia tersilap ke ataupun mungkin apa-apa berlaku lah. So kita nak tegur dia, jangan sekali-kali kita tegur orangnya, kita tegur kesalahannya. Contoh Ama tak boleh cakap macam tu atau Ama kalau cakap macam tu dengan klien kita, nanti klien kita rasa macam you tak respect pula dia. So jangan panggil nama. Kita tak nak panggil nama, sebab kalau kita panggil nama dia seolah-olah dia tu yang salah. Sebenarnya kita perlu betulkan ataupun tegur kesalahan dia. Okey, sebenarnya kan kita tak boleh cakap macam tu. Kita perlu cakap macam ni, sebab kalau kita cakap macam yang kita buat semalam, takut-takut nanti klien kita akan rasa dia rasa tak dihormati. So itu adalah teknik yang ketiga. Teknik yang keempat dan yang kelima kita akan sambung selepas ni. Tunggu. Allahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rizal, dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi para pendengar. Kita akan kembali selepas ini untuk bersama para pendengar. Kita buka ruang dan peluang untuk anda boleh hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi pada waktu ini, kembali selepas ini. Terus saja bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Kota Baru 89.8 FM. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Of remaining positive, whatever the situation, can never be underestimated. We are all here for a limited period of time. Is it worth it to spend any of that time in a dismal mood, being negative?
The true test of being a servant to Allah is to remain positive is when challenges become difficult. Remaining positive keeps one's mind in the right state of balance and often opens resolutions to the problems at hand. Here are some tips that can help you in shifting your mindset. 1. Shift your thoughts. Be conscious of your thoughts, especially when life just isn't going your way. The moment you see that you're diving into frustration, agony, sorrow, and low self-esteem, shift your thoughts by thinking about something completely unrelated. This breaks the pattern of self-pity, mind-created stories, and negative downward spiral. What makes us different from other Allah's creations is our ability to control our thoughts and think for ourselves. 2. Find the lesson. There is a lesson to be learned from every situation. No matter how unfortunate the situation may appear, recognize the beautiful lessons waiting to be discovered. Sometimes lessons are expensive, but every problem is a learning opportunity in disguise. Understand this and be appreciative for the experience. 3. Attitude of gratitude. Start counting the blessings and miracles in your life. Start looking for them and you shall find more. What's there not to be grateful? You are alive and breathing. Realize how lucky you are and all the abundance in your life. Whether you're positive or negative, the situation does not change. So we might as well be positive. As with any habit, the habit of remaining positive in all situations takes practice and a commitment to yourself to take control. Kalau kita betul-betul seorang sahabat yang baik dalam konteks harta ni, kalau kita ada sesuatu, kita akan beri dia lebih berbanding dengan keperluan kita. Itu kira level tinggi. Saya rasa untuk kita boleh cari lain. Tapi kalau sekadar ada RM10, kau ambil dah RM5, aku RM5. Itu dah kira bagus dah. Yang paling rendah kalau ada RM10 bagi dia RM2 dan kau RM2 masih memberi lagi. Jadi kita tengoklah level kita di mana dan hak yang kita berikan kepada saudara kita yang mana. Begitu juga bercakap tentang hal-hal akhlakiah. Misalnya apa-apa sahaja keperluan sahabat tu kita cepat mendahulukan dia. Kalau dia ada masalah, kita orang yang pertama yang akan datang kepada dia. Kemudian kalau tentang keburukan dan aib dia, kita tidak cepat untuk membuka. Yang itu kita diamkan. Itu lebih baik. Tegur tu satu hal lain, masih kena tegur, tetapi kita tak memburuk-burukkan dia di hadapan orang ramai. Dan hal-hal yang dia sukai pula kita bicarakan. Ini sahabat apa kalau asyik nak mengutuk-ngutuk, asyik memburukkan orang tu. Dan apa sahaja keterlanjuran dan kesalahannya, kita akan cepat-cepat maafkan. Dan kita akan sentiasa pula mendoakan sahabat kita itu, sama ada dia masih hidup ataupun dia telah meninggal. Dan kita akan ringankan beban dia setiap masa. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Satu Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Tariq An-Nur dan masih bersama Tuan Rizal Rashid, Jurulatih Komunikasi kita pada petang ini untuk kita lagi menerokai seni menegur ini secara halus atau tak halus. Nak tegur juga dia kena ada caranya dengan berhikmah, insya-Allah. Tapi banyak soalan yang dah masuk, Tuan Rizal. Nanti insya-Allah kita akan jawabkan sebentar saja lagi. Kita ada lagi beberapa seni yang kita nak belajar. Silakan Tuan. InsyaAllah. So tadi Tuan dan Puan, mungkin ada yang baru tune in kan, Datin. Kita sedang kongsikan tentang seni menegur kan. So petang ni kita nak bahas 5 seni menegur. So tadi kita dah bahas 3. So first kali tadi bila kita sebut tentang seni menegur, kita kalau nak tegur seseorang, tegur secara one-to-one. Alright. So bila kita sebut secara one-to-one, tadi kita dah bagi satu tips dah. Kalau kita nak puji ramai-ramai, maksudnya puji dalam public. Macam contoh kita nampak staff kita perform, so kita puji secara public. Tapi kalau kita nak tegur secara orang tu secara private. So itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuan dan Puan, bila kita sebut tentang puji, dia ada satu teknik yang mana puji kalau sebelum kita nak tegur, dia ada satu teknik yang saya yakin dan percaya Tuan dan Puan kita semua sedia maklum. Dia ada satu istilah, Datin. Sebelum kita tegur, kita angkat dulu. Angkat smash. Itu pula, tapi again lah kita terima. So poin saya adalah teknik kedua, teknik memuji. Puji baru kita tegur. Cuma tadi kita dah improvise dah. Bila kita sebut tentang memuji, antara gap antara puji dan tegur tu jangan letak tapi. Kita letakkan dan.
So awak ni baguslah Rizal. Kalau awak bercakap, wow, awak akan kedengaran confident. Dan awak ni Rizal, kalau awak bercakap kan convincing. Tapi kan Rizal, bila sebut tapi je, automatically puji yang 2, 3 tu dah out dah. Hilang. So hilang. Jadi kita letakkan, gantikan dengan dan. Dan dengan Rizal, selepas ni boleh tak you letakkan ataupun quotekan hadis-hadis Nabi supaya kita boleh belajar ramai-ramai. Oh, okay. So again, kita letakkan dan instead of tapi di tengah-tengah ataupun gap di antara puji dan juga tegur. Dan yang ketiga, kita tegur kesalahan orang tu, bukan orang dia. So itu adalah yang ketiga. Dan yang keempat, tuan dan puan, yang keempat dan yang kelima ni sebenarnya dia ada relation yang mana petang ni insya-Allah saya nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim. Yang mana hadis riwayat Muslim ni bernombor 5328, hadis riwayat Muslim nombor 5328. Saya baca dia punya makna, tuan dan puan, daripada Jabir Abdullah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada kami di masjid ini dan di tangan baginda sebatang pelepah tamar kuning yang telah kering. Baginda nampak di kiblat masjid ada kahak. Kahak. Baginda pun membersihkan menggunakan pelepah tamar tersebut. Kemudian baginda menghadap kepada kami lalu bersabda, siapakah di antara kalian yang suka agar Allah berpaling darinya? Kami, iaitu para sahabat, terus menundukkan kepala dan pandangan ke bawah. Lalu baginda mengulangi sekali lagi persoalan yang sama, maka kami pun menjawab, tidak ada di antara seorang pun menyukai demikian, iaitu Allah berpaling darinya, wahai Rasulullah. Lalu kan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka sesungguhnya apabila salah seorang dari kalian sedang bersembahyang, maka sesungguhnya Allah Taala berada di hadapannya. Oleh itu janganlah dia berludah di hadapan atau di sebelah kanan, tetapi jika ia ingin berludah, maka berludahlah di sebelah kirinya, iaitu di bawah kaki kirinya. Jika ia ingin bersegera, maka lapkan pada pakaiannya sebegini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk satu nilai. Dan kemudian baginda melipat pakaian baginda. Kemudian baginda bersabda, bawakan kepadaku akan minyak wangi abir. Lalu seorang pemuda dari kampung tersebut bekerja dan mendapatkannya daripada keluarganya. Dia datang membawa minyak wangi dari jenis yang lain di tapak tangannya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil minyak wangi tersebut dan menyapunya pada hujung pelepah tamar tersebut yang berada di tangan baginda dan menghilangkan kesan kahak tadi. So berkata Sayyidina Jabir, lantaran itulah meletakkan minyak wangi di masjid. So tuan dan puan, daripada hadis ini kan ada dua perkara yang kita belajar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur. So yang pertama, jangan cari siapa yang buat salah. Itu yang pertama. Nabi tak bagi tahu kan, siapa punya kahak ni? Mengaku cepat. Kalau tak, contoh. So pernah tak kita, ini again lah, especially saya sendiri, saya sebenarnya bukan nak memberitahu kepada tuan dan puan, sebenarnya saya sedang memberitahu kepada diri saya sendiri ni. So pernah tak kita mungkin dengan anak kita, anak buah kita, ni siapa punya selipar yang bersepah ni, cuba mengaku. Siapa tak mengaku, papa akan buat macam ni kan. So again, tuan dan puan, yang pertama, yang keempat, jangan cari siapa buat salah. Jangan cari siapa. Alright. Dan yang kelima, tunjukkan bagaimana nak perbaiki tu, how to tu. So tuan dan puan, again 4 dan 5 ni kalau kita tengok hadis riwayat Muslim nombor 5328, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak cari siapa penyalahnya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya terus bagi solusinya. So poin saya adalah bila kita nak menegur tuan dan puan, elakkan daripada mencari salah siapa. Itulah kau. Pasal kau ni lah tim kita kalah. Pasal kau ni lah, kau ni lah. So kita jangan cari siapa pelakunya, right? Dan pada masa yang sama, yang kelima, tuan dan puan, tunjukkan how to, bagaimana nak improvise. Dan mudah-mudahan dengan cara begini, insya-Allah macam yang Bahagi Datin mention tadi, teguran kita menjadi asbab orang lain belajar sesuatu, dan pada masa yang sama insya-Allah motivasi orang ataupun dia rasa dia nak berdendam dengan kita tak wujudlah insya-Allah. Sebabnya kita tak nak bila kita tegur jadi rasa tak best pula Datin kan. Bila kita tegur jadi dendam pula, naudzubillah. So kita tegur orang itu mendapat pengajaran dan insya-Allah dia improve insya-Allah. Allahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rizal atas perkongsian
soalan dan untuk waktu ini ada soalan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini kita ambil soalan di WhatsApp konti terlebih dahulu dari Negeri Sembilan bertanya bagaimana nak buat teguran yang tak sentap. Okey. So rakan kita bertanya bagaimana nak buat teguran yang tak sentap. Yang pertama adabnya adalah kalau kita nak tegur seorang-seorang macam secara one to one, itu yang pertama. Dan yang kedua, sebelum kita nak tegur tu kita kena puji dulu. Apa benda-benda ataupun kualiti-kualiti dalam hidup dia ataupun dalam kerja dia mesti ada yang bagus. So kita puji dan kemudian barulah kita tegur supaya dia tak sentap. Tapi antara puji dan tegur tu dia punya gap kita kena isi dengan dan. Bukan dengan tapi. So itu jawapan saya. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih tuan. Dan ada satu soalan lagi di WhatsApp konti bertanya, mohon nasihat tuan. Di tempat kerja saya berhadapan dengan penyelia yang selalu menyatakan dia tahu segalanya. Semuanya dia pernah buat, tetapi apabila wujud permasalahan, beliau dilihat seolah-olah seperti orang baru belajar. Perkara ini menyebabkan ada kalanya saya berasa marah kerana tidak bersikap sebagaimana yang dinyatakan, selain turut tambah menyukarkan keadaan. Mohon nasihat bagaimana cara terbaik untuk kita menasihat insan sebegini. Masya Allah. So Ija dari KL terima kasih. So kepada yang bertanya, sebenarnya soalan ni Datin bukan untuk yang bertanya saja, tapi untuk kita semua. Mungkin ada situasi yang sama. Jadi kadang-kadang kita berhadapan dengan orang yang aku tahu ni, aku tahu senang je, sekali buat ya Allah ke laut. So kita pun tahu ya Allah sebenarnya dia tak tahu apa-apa. Soalan dia adalah, memandangkan dia adalah bos, macam mana aku nak nasihatkan dia kan? Okey, tuan dan puan, kadang-kadang ada certain orang, especially kita punya ketua lah, ataupun mungkin kita punya orang atasan kita, dia ada satu yang kita namakan sebagai ego lah dan dia nak nampak credibility dia nampak macam so dia tak nak mengaku yang dia tak tahu. Sebenarnya it's okay kalau kita tak tahu. Dia tak menampakkan kita punya ketidakcekapan pun. Bahkan kalau kita bagi tahu, okey yang ni saya tak ada ilmu lagi, boleh tak tuan ataupun puan tunjukkan saya contoh. So salah satu caranya adalah, first kali bila kita sebut tentang nak menegur orang, tuan dan puan, satu, kita tak boleh nak ubah orang. So siapa yang kita boleh ubah? Kita sendiri. That is why saya selalu pesan dekat diri saya, for things to change, I must change first. Kalau kita nak merubah sesuatu, kita kena berubah dulu. Jadi kita kalau nak mengubah orang, memang kita tak boleh. Cuma dalam konteks ini tuan dan puan, salah satu caranya adalah kita ubah cara kita bekerja. Alright. Dan pada masa yang sama, kalau rasanya penyelia kita tu agak menyusahkan hati kita ataupun menyusahkan kerja kita, kita boleh tegur dia, tapi bukan tegur, istilahnya kita bagi cadangan. Contoh, nama penyelia tu Rizal. Assalamualaikum Cik Rizal. Okey Cik Rizal, thank you so much Cik Rizal, sebab saya yakin Cik Rizal pun ada expertise. Dan boleh tak saya nak bagi satu cadangan? Kalaulah kita buat kita punya kerja kan, kita buat macam ABC, so mudah-mudahan kerja kita boleh smooth insya-Allah. So again, teknik yang saya nak kongsikan dengan dekat tuan-tuan dan puan adalah, first kali jangan tegur, tapi bagi cadangan. Dan pada masa yang sama, orang yang kita bagi cadangan tu, kita kena bagi dia alasan ataupun logik. So dia ada satu kajian daripada seorang pengkaji, nama dia Alan Langer. Alan Langer ni dia pernah buat satu kajian tentang the power of because. Sebab kadang-kadang ada certain orang dia ada logik, yang mana logik ni perlu dijawab dengan sebab. So jawapan saya tadi, jangan tegur. So kita kena bagi cadangan. So cadangan kita kena ada reason. So mudah-mudahan terjawablah. Allahualam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rizal. Mungkin itu juga jawapan kepada Rashid Riza yang bertanya bagaimana nak menegur golongan atasan kepimpinan. Mungkin itu juga termasuk. Dan ada satu soalan lagi di FB Live IKIM FM pada waktu ini. Nadia bertanya, kalau arahan dalam masa yang sama berbentuk teguran tetapi terpakai pada semua, sesuai ke teguran dalam grup? Okey, terima kasih Nadia Hardina. Kalau arahan dalam masa yang sama berbentuk teguran tetapi terpakai kepada semua, sesuai ke tegur dalam grup? Jawapan saya sesuai, selagi tidak ada satu nama ataupun nama orang lah. Contoh Cik Puan Nadia ataupun rakan-rakan semua, kita nak bagi arahan di mana kita nak semua staf kita
kalau meeting jangan lambat. Maksudnya jangan bos datang dulu. Kita staff-staff maksudnya kita kena hormat bos lah kan, contoh. So kita memberikan arahan, pada masa yang sama kita nak tegur semua staff-staff yang selalu datang lambat ni dalam keadaan yang general. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman tuan dan puan, by the way, pertama sekali thank you so much sebab hadir meluangkan masa. Kita puji dulu. Dan suka dimaklumkan juga, kita semua sedia maklum, kita kena respect each other dan kita semua sedia maklum, what we give we get back more. Jadi kalau kita nak diri kita direspect, kita juga perlu respect orang lain. Jadi saya harap sangat-sangat selepas ni, sebelum kita meeting, sebelum bos masuk, kita kena datang awal dulu. So maksudnya kita menyampaikan satu teguran ataupun arahan dalam bentuk teguran di dalam grup yang besar, boleh, tak ada masalah, as long as dia tak ada satu nama yang kita sebut sebab takut dia malu lah. Allahu'alam. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rizal. Ada satu soalan lagi daripada Azinuddin, bertanya, Tuan, bagaimana jika seseorang yang kita dah tegur secara halus tapi dia tak faham atau salah faham, perlu ke kita direct to the point, nanti kecil hati pula dia? Okey, terima kasih Tuan Azinuddin, Walid kita, Masya Allah. Okey, betul Tuan dan Puan, kadang-kadang ada certain orang yang kalau kita bercakap secara orang Melayu kita berkias lah ataupun ada certain orang, dia punya silat ni, dia punya bunga banyak sikit kan. Ada certain orang kita gunakan cara sebegitu tak menjadi, kita boleh secara direct. Alright. Soal dia kecil hati tak kecil hati, ada satu tips tau Datin, iaitu tips, saya selalu guna ataupun saya selalu berikan terminologi the arts of building rapport ataupun seni membina rapport. Seni membina rapport ni nak lebih mudah faham lah, seni membina jambatan. Maksudnya kalau kita nak menegur seseorang, kita perlu bina jambatan dulu. Kalau kita nak kritik orang, kita perlu bina jambatan dulu. Ataupun kalau kita nak sampaikan sesuatu mesej yang penting, kita kena bina jambatan dulu. Jadi kepada orang yang mungkin kita dah tegur sekali tak jalan juga, dua kali kita dah jalan pun tak jalan juga, kali ketiga aku nak cakap direct lah. So salah satu caranya, Tuan Azinuddin, sekiranya lelaki dengan lelaki, Tuan boleh menggunakan teknik sentuh. So Assalamualaikum Tuan, nak tanyalah, nak bagi Tuan kita sentuh sikit, dan kita bercakap dengan dia jangan berhadapan. Sebab kalau kita berhadapan, ini adalah posisi konfront. So kalau konfront, orang Kelantan kata tak jadi. So kita kena bersebelahan dengan dia. Maksudnya masalah tu di depan. Dia bukan macam kita berdepan macam ni, dia seolah-olah masalah tu adalah dia. So kita kena bersebelahan dengan dia. Kita pegang mungkin bahu dia, tapi pegang sekejap je lah, kita tap lah. Okey, Tuan, satu benda yang saya nak share dengan Tuan, saya sebenarnya sangat appreciate apa yang Tuan buat. Kita puji dulu, kita sentuh dia, bersebelahan dengan dia. Dan sebenarnya saya nak bagi tahu sesuatu Tuan, apa yang Tuan mention tempoh hari, dia kurang tepat Tuan. So kita tegur secara direct tapi bil hikmah. Allahu a'lam. Ya, baik, alhamdulillah. Banyak soalan sebenarnya Tuan Rizal, dan mungkin soalan terakhir pada waktu ini, Nina bertanya bagaimana saya menegur staf atas kesalahan dan pada masa yang sama saya ingin bertukar tangan jawatannya kepada orang lain. Staf saya seorang lelaki dan egonya agak tinggi. Masya-Allah. Okey, Cik Puan Nina, bagaimana nak menegur staf atas kesalahannya dan pada masa yang sama saya ingin bertukar tangan jawatannya kepada orang lain. Staf saya seorang lelaki dan egonya agak tinggi. Okey, bila kita sebut tentang mana-mana orang, secara kebiasaannya lah, orang tak suka ditegur sebenarnya. Orang tak suka ditegur, tapi nak tak nak kita sebagai seorang ketua, kita punya tanggungjawab kita adalah untuk menegur supaya apa yang kita buat insya-Allah tercapailah dalam organisasi kita. So ada dua cara yang saya cadangkan kepada rakan-rakan yang sama situasinya. Yang pertama, kita kena doa Tuan dan Puan, sebab apapun yang kita buat, kalau Allah Subhanahu Wa Taala izin, insya-Allah mudah insya-Allah. Tapi kalau Allah tak izin, payah juga. So yang pertama doa. Dan yang kedua, kalau macam contoh kita dah cakap banyak kali kan, apa nama ni, istilahnya berbuih dah mulut, Datin kan, berbuih dah mulut, ya Allah. So kita kena guna lidah orang lain. Maksudnya kita mungkin boleh bagi tahu dengan sesiapa saja, orang yang dia respect ke ataupun mungkin orang yang dia dengar ke. Yalah, kita kadang-kadang bercakap dengan lelaki egonya tinggi. So mungkin kita carikan kawan yang rapat dengan dia. Tuan,
boleh tak Tuan sampaikan nasihat ni, sebab saya nak berpindah ke jabatan lain ni. So saya takut nanti bila dia punya attitude macam ni, nanti bos baru nanti dia akan buat perangai yang sama. So takut jadi virus lain. Boleh tak Tuan nasihatkan 1, 2, 3, 4. So again, yang pertama doa, dan yang kedua kita boleh pinjam lidah orang lain untuk sampaikan mesej tersebut. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rizal atas perkongsian ilmu pada petang ini, dan tinggal sedikit masa lagi, mungkin dalam 1 minit untuk kesimpulan dan kata-kata akhir, silakan. So sebagai kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, kita menegur adalah satu tanggungjawab lah. So kita pun tahu ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika dhaful iman. Maksudnya siapa dari kalangan kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangan, sekiranya dia tak mampu hendaklah dia ubah dengan lidah, dan sekiranya dia tak mampu hendaklah dia ubah dengan hati. Dan demikian mengubah dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Cuma tegurlah dengan niat untuk membina, bukanlah kita nak menjatuhkan dia. Jangan sampai kan kita tegur datin sampailah menimbulkan dendam yang merugikan kita semua. Allahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Rizal Rashid atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami.